أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وفوق كل ذي علم عليم. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi kita pada tengah hari ini dan kita teruskan pengajian kita iaitu buku Perang Gerila dengan Syaitan. Buku Perang Gerila dengan Syaitan. Dan insya-Allah kita sambung lagi. Kita sekarang berada pada bab yang ketujuh. Akhir sekali hari itu kita bincang bagaimana tipu daya syaitan kepada manusia. Antara satu, serangan mental yang mereka lakukan adalah menanam angan-angan untuk manusia mencipta bid'ah-bid'ah baru dan juga mengubah ciptaan Allah. Ini yang terakhir kita bincang pada minggu lepas. Dan hari ini insya-Allah kita sambung lagi serangan mental yang keenam yang dilakukan oleh syaitan, iaitu menjauhkan manusia daripada Al-Quran. Menjauhkan manusia daripada Al-Quran secara langsung ataupun secara tak langsung. Okey. Sebelum kita bincang kita kata strategi serangan mental syaitan yang keenam ini, kita kena ingat Al-Quran ni Allah Ta'ala kata penawar kepada semua penyakit jiwa. Penawar kepada semua penyakit jiwa yang bersarang dalam hati manusia. Penyakit jiwa tu apa? Macam penyakit kufur, munafik, syirik, gila dunia, sifat mazmumah dan sebagainya. Sebab tu bila menceritakan antara peranan Al-Quran, Allah kata ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Bila sebut an-nas di sini dia merangkumi semua. Islam dan juga yang belum Islam. Allah kata qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, telah datang kepada kamu pelajaran daripada Tuhanmu, isi kandungan Al-Quran. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan Al-Quran itu menjadi penawar, maksudnya kefahaman, konten. Kalau kita baca, kita hayati logik Al-Quran itu, dia akan jadi syifa, penawar lima fis sudur, kepada apa yang berada di dalam dada. Sudur itu maksud hati jantung. Hati jantung. Dan juga hudan wa rahmatul lil mu'minin, petunjuk dan juga rahmat untuk orang beriman. Ayat ini memang menerangkan Al-Quran ini adalah ubat ataupun penawar. Jadi penawar di sebalik Al-Quran ni, kalau kita kata ginilah, kita manusia terdedah kepada kesilapan, perangai-perangai buruk. Macam kita kata kita ni terdedah kepada berbagai penyakit. Dan sakit kita tu, sakit mental, sakit jiwa, sakit hati ni bukan boleh dirawat dengan ubat-ubat biasa. Dia mesti dirawat dengan pengajaran, dengan nasihat dan sebagainya. Dan antara pengajaran yang terbaik adalah Al-Quran. Okey, setan ni oleh kerana gini, kita terdedah kepada sakit, ubat dia pada Al-Quran. Jadi sebab itulah setan akan jauhkan kita, supaya kita tak cuba untuk mendekati Al-Quran, supaya setan nak kita kekal dalam keadaan sakit. Oleh kerana itu, ini kita kata Al-Quran ni, ubat kepada jiwa ni ada banyak level. Nanti kita akan explain. Yang pertama, tengok. Sebab itulah bila sebelum baca Al-Quran, Allah Ta'ala mengarahkan kita supaya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia ada sebab. Sebab zahir dan juga sebab kita kata lebih mendalam dan juga batin. Okey. Bila kita baca Al-Quran, Allah kata fa'idha qara'tal Quran. Bila kamu baca Al-Quran, fasta'iz billah, maka hendaklah kamu minta perlindungan dengan Allah minasyaitonirrajim. Fasta'iz billah minasyaitonirrajim. Kenapa? Kenapa penting kita baca a'udzubillah atau dipanggil isti'adzah? Waktu kalau kita belajar tajwid, belajar Al-Quran, dia ada satu bab.
dipanggil isti'adah, minta perlindungan dengan Allah, dan ada beberapa cara bacaan lah. Dan yang terbaiknya kita ambil iqtibas, ekstrak, ceduk daripada ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daripada ayat ini, kita kata isti'adah a'udzu billahi minasyaitonir rajim ni. Ya tuan-tuan, sorry. Daripada ayat ini, kenapa Allah Ta'ala suruh kita berinteraksi dengan Al-Quran ini? Sebab Allah Ta'ala tahu apabila kita mula nak membaca Al-Quran, setan akan ganggu kita dengan berbagai cara. Setan akan ganggu kita dengan berbagai cara untuk merosakkan, kita kata, fokus kita kepada Al-Quran. Lepas tu bila kita baca Al-Quran, okay. Sorry tuan-tuan, ada technical problem sikit. Sorry. Bila kita baca Al-Quran, setan akan ada, dia akan ganggu kita supaya kita silap sebut. Dia, even kita kata gangguan setan, dia nak jauhkan kita pada Al-Quran, dia bermula seawal bila? Dia bermula seawal apabila kita niat nak baca Quran tu dulu. Situ dia mula dah. Kita jadi malas, jadi mengantuk dan sebagainya untuk baca Al-Quran. Jadi pada masa itu, kenapa setan buat lagu tu? Dia nak supaya kita siang-siang lagi tidak mendekati Al-Quran. Siang-siang lagi tidak mendekati Al-Quran sebab dia nak supaya kita ni menjauhi ubat. Menjauhi ubat yang kata apa, yang boleh mengubati minda kita yang mungkin ada masalah. Itu yang pertama. Okey, kemudian ini pengalaman sendirilah bila kita nak baca Quran ni. Masa kita hafal Quran dulu, masa saya hafal Quran dulu, biasanya kalau kita baca satu ayat Al-Quran, kita baca, lepas tu kalau kita baca ayat Quran tu, sebelum kita baca, kita mengulang ke, ataupun kita baca yang hafazan yang baru, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, biasanya selepas satu muka surat, kita rasa tak sedap, hati kita tak sedap. Kita pun macam hati tergerak untuk rujuk page sebelum ataupun ayat yang kita rasa tak sedap. Kita baca balik, ada silap. Memang ada silap, dan perkara ini sangat konsisten berdasarkan pengalaman saya. Kita hafal Quran lama, 2 tahun, kita kata dekat 2 tahun lebih kita hafal Quran, dan kita dapati bila kita baca Al-Quran, dan sebelum kita baca Al-Quran, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalau kita ada kesilapan, tersilap baris ke, tersilap baca dan sebagainya, memang kita akan disedarkan oleh Allah. Itu pengalaman sendiri lah. Itu pada level biasa. Kenapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, kemudian cara untuk setan. Setan ni dia hantar berbagai hasutan dan juga penipuan untuk interaksi kita dengan Al-Quran. Ada beberapa level. Ini saya petik daripada kata-kata ataupun pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dia kata apa? Yang pertama, timbulkan rasa benci pada Al-Quran. Contoh, ini sama seperti menyamakan Al-Quran dengan kitab dongeng. Ini kalau kita buka dalam tafsir, kita akan jumpalah ayat-ayatnya. Surah Al-An'am, Surah An-Nahl dan sebagainya. Dan biasanya orang yang dalam sejarah Nabi, sirah Rasulullah, yang banyak mengutuk Al-Quran, kata Quran kitab dongeng yang tidak ada apa, 2 nama yang biasa akan keluar, An-Nadar bin Al-Harith dan juga Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah. Dan kedua-dua ni akhirnya mati terbunuh lah. Dan kalau kita kata ini idea siapa ni? Idea setan masuk dalam kepala mereka untuk timbulkan kebencian pada Al-Quran. Dan kedua-dua ni dia bukan setakat benci, dia ambil inisiatif untuk jauhkan orang pada Al-Quran. Sebab itulah sebelum baca Al-Quran, kita kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebab kita tak mahu setan in the first place timbulkan rasa benci, jelek kita kepada Al-Quran. Waliyadzubillah. Okey, yang kedua, cara setan nak jauhkan kita daripada Al-Quran, dia timbulkan rasa cukuplah berpada-pada dengan pandang senang Al-Quran. Dia kata tak apa, dia kata guru kami hebat dah. Kadang-kadang setengah pokok ajaran set ni, dia kata kata-kata guru kami lebih baik berbanding Al-Quran. Kemudian yang ketiga, setan ni
dia rosakkan keseimbangan yang ada dalam ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Dia kata Al-Quran ni gini, Al-Quran macam sebuah khazanah berharga. Dan manusia untuk memahami Al-Quran, dia mesti ada ilmu alat yang banyak baru boleh faham. Seperti tajwid, tafsir, qiraat dan sebagainya. Untuk buka kata gedung Al-Quran dan ambil manfaat daripada segala khazanahnya. Setan ni, dia tahu dah dia gini. Hak atas tadi tu, dua pertama, orang yang memang benci ke Quran. Ini dia masuk kepada orang yang dah berdamping Al-Quran. Tapi setan masuk juga. Dia buat macam mana? Dia rosakkan keseimbangan. Contoh, ada orang minat mengaji. Tapi dia fokus hanya pada tajwid. Dengung panjang pendek. Bila orang ajak untuk tadabbur Al-Quran, bila orang tengok untuk dalami makna Al-Quran, dia tak peduli. Dia kata tak apalah. Nabi suruh baca Quran. Jadi saya baca Quran. Saya pergi kelas. Seminggu sampai 5 kali kelas. Balik ke rumah dia, dinding dia penuh dengan sijil, tapi semua sijil tajwid. Dan pada masa yang sama, anak isteri dia sini tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dia masih lagi makan riba, dia masih lagi minat orang lain, percaya pada syirik. Walaupun dia baca Quran. Ini satu sudut cara setan nak rosakkan manusia. Jauhkan manusia daripada Al-Quran. Walaupun dia dah pegang Al-Quran, berdamping Al-Quran. Masih ditipu oleh setan. Okey. Kemudian, kita tak nafi, jangan salah faham lah. Oh, ustaz ni kata tajwid ni tak berguna ke? Tak, tajwid ni penting. Tetapi lebih fokus berlebihan pada tajwid sehingga abaikan tuntutan untuk faham, hayati, praktik, amal isi kena Al-Quran juga salah. Ada setengah orang pula, dia kata tajwid ni tak penting. Hak penting kita faham tadabbur Al-Quran. Dia pun belajar tadabbur tanpa dia baca Al-Quran. Dan kadang-kadang bila dia baca Al-Quran, dia jadi imam, kita terkejut. Kita kata Allah, begini rupa baca Al-Quran. Macam baca surat khabar dan sebagainya. Itu pun salah. Jadi kita kata kita kena tengok benda secara lebih adil, holistik. Tajwid, saya boleh katakan seperti gerbang untuk masuk ke Al-Quran. Dan ilmu-ilmu lain pun penting juga. Kita tak boleh kita kata pisahkan. Ambil hak tu, ni tinggal. Ambil hak ni, sana tinggal. Tak boleh. Kita kena buat sebab apa semua ilmu-ilmu berkaitan Al-Quran saling lengkap, melengkapi antara satu sama. Dan pada masa ni lah setan kacau ni. Dia kacau hak minat tajwid, hak minat tarannum. Mati dengan tarannum dia. Mati dengan tajwid dia. Ada pula minat tafsir, belajar tafsir, tadabbur. Tapi bila baca Al-Quran, dia kata macam mu'allaf. Macam mu'allaf. Tak boleh. Kita kena ada keseimbangan dalam perkara ini. Dan kalau kita tak kena cara, itu pun tanpa kita sedar adalah satu cara. Tipu daya setan untuk menjauhkan kita daripada Al-Quran walaupun orang tu dah baca Al-Quran. Tapi masih ditipu oleh setan sebab fokus hanya pada aspek-aspek tertentu sahaja. Ada juga tipu daya setan ni, Allah Ta'ala tipu manusia yang rasa kena baca Quran banyak. Kerak khatam. Tapi dibaca dengan tajwid yang rosak. Rosak tajwid. Bila baca kita dengar sesuatu yang sangat mengaibkan. Ini pun contoh orang ditipu oleh setan. Lagi. Ada juga orang yang ditipu oleh setan ni. Dia baca Quran sebab apa? Oh, dia kata nak pahala semata-mata nak mendapat berkat. Bukan untuk dihayati. Lepas ada pula sekarang ni baca Quran ni untuk apa? Untuk halau jin setan sahaja. Padahal dia ketika dia tidak berhadapan dengan jin setan hak konon yang boleh dia guna ayat Quran untuk halau, dia sendiri tu dah macam jin. Jadi kesimpulannya kita kata tipu daya setan serangan mental iblis yang keenam ni dia melibatkan kita dengan Al-Quran. Umpamanya kita ni sakit, ada ubat. Jadi setan dia buat apa? Dia kata tak perlu ubat ni. Kita pakai ubat lain. Satu. Kemudian dia kata ubat ni mengarut. Tak boleh pakai, tak berguna. Ataupun ubat ni ambil dah. Tetapi salah ubat. Untuk benda ni dia pakai ubat lain. Ataupun orang yang terlalu fokus hanya pada satu ubat. Pada kata Al-Quran kita kena berinteraksi secara holistik. Mula dia dengan tajwid yang betul. Kenapa itu tuntutan pada Al-Quran. Kemudian kita masuk kepada tahap seterusnya. Dan yang paling penting kita cuba hayati. Dan setan nak rosakkan keseimbangan ini supaya kita ni jauh daripada Al-Quran secara langsung. Hak maksud saya secara langsung macam Walid bin Mughirah, Nadhr bin Al-Harith saya sebut tadi. Ataupun secara tak langsung dah berdamping tetapi masih ditipu oleh setan. Pendek kata tuan-tuan, memang kita kena belajar. Kita kena belajar ilmu cara untuk mengenal pasti tipu daya setan supaya kita sedar, kita tahu kita tidak ditipu oleh setan.
Okey, yang ketujuh. Yang ketujuh. Antara cara tipu daya setan ni siapa? Dia goda orang berilmu dengan dunia. Dia goda orang berilmu dengan dunia. Orang berilmu ni sepatutnya dia jadi orang yang paling takut kepada Allah dan paling berbakti pada agama, tapi malangnya setan ni dia makhluk yang hidup lama. Dia tahu. Setan tawarkan habuan dunia yang bersifat sementara kepada puak-puak ni. Dan kita boleh tengok ada cerita lah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut bagaimana setan tipu daya. Ada seorang alim Bani Israel, katanya pengikut Nabi Musa. Nama Bal'am bin Abar ataupun setengah riwayat kata Bal'am bin Ba'ar atau Ba'ura. Ba'ar bin Ba'ura. Dan satu lagi, nama dia Umayyah bin Abi Salt. Umayyah bin Abi As-Salt. Dia hidup sezaman dengan Nabi. Bal'am sezaman dengan Nabi Musa, alim orangnya tetapi akhirnya ditipu oleh setan. Kata Nabi Musa hantar dia berdakwah pergi satu tempat. Lalu dia disogok oleh raja di tempat itu meninggalkan agama. Meninggalkan agama. Itu satu riwayat. Satu lagi Umayyah bin Abi Salt. Ini dia hidup pada zaman Nabi. Dia ni alim. Kitab-kitab terdahulu dan dia ni seorang penyair. Dan penyair dia, syair-syair dia kalau baca penuh dengan tauhid. Tetapi dia kufur pada Allah. Okey, kita ambil satu. Cerita Bal'am. Cerita Bal'am tu disebut oleh Al-Quran secara tak langsung dalam surah Al-A'raf. Allah kata apa? Watlu alaihim, bacakan kepada mereka naba alladhi atainahu ayatina. Akan berita orang yang kami beri ilmu pengetahuan. Namun dia menjadikan diri yang terpesong. Kemudian dia dipengaruhi oleh setan. Maksudnya dia alim. Lepas tu dapat habuan dunia. Akhirnya dia guna agama yang dia tahu itu untuk kepentingan dunia. Dan kita tengok ini berlaku. Ramai orang alim atau ada segelintir orang alim yang menjadi menjadi ulama upahan kepada setengah orang yang zalim. Keluarkan fatwa-fatwa untuk sokong pemimpin yang zalim untuk terus menindas rakyat dan sebagainya. Ini berlaku dalam sejarah dunia berlaku, dalam sejarah umat Islam berlaku. Dan ulama sebegini panggil ulama su. Dan ini rupanya bukan peristiwa yang baru tetapi telah berlaku dulu lagi pada zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa, sehingga kisahnya disebut dalam surah Al-A'raf. Sebab itulah orang alim atau ulama kita kata adalah orang yang paling banyak kena muhasabah diri supaya tidak menunggang agama untuk kepentingan duniawi. Waliyadzubillah. Okey, yang cerita Umayyah bin Abi Salt tu, Umayyah bin Abi Salt ni cerita dia walaupun cerita biasanya para ulama kalau buka ayat ni surah Al-A'raf ni dia keluar nama Bal'am bin Abar, tetapi dalam tafsir Ibnu Katsir Imam Ibnu Katsir dia ambil satu riwayat. Dia kata lelaki yang ada ilmu ini kemudian ditipu oleh setan adalah Umayyah. Umayyah ni dia ni mengaji banyak. Mengaji kitab lampau. Lepas tu dia perlu bersyair dan syair dia sangat luar biasa. Syairnya penuh dengan kalimah tauhid. Sehingga pernah sebuah riwayat, saya tak masukkan di sini, Nabi pernah duduk bersama dengan para sahabat. Lepas tu Nabi pun tanya, ni kadang-kadang Nabi ni nak menghibur hati. Kenapa syair ke, kita kata qasidah ke, gurindam ke, benda ni sesuai dengan fitrah manusia asal sahaja diambil pada kadar yang sepatutnya. Jadi dia bertanya para sahabat, dia kata ada tak siapa-siapa antara kamu sekalian ada yang menghafaz syair Umayyah bin Abi Salt. Lepas tu ada sahabat ni kata, saya hafal. Lepas tu Nabi kata, baca. Dia baca satu rangkap. Nabi kata, sambung lagi. Baca lagi, sambung lagi. Sehingga 100 rangkap. Dia kata syair yang pernah dikarang oleh Umayyah dibaca oleh sahabat tadi. Lepas Nabi kata apa? Syairnya penuh dengan tauhid. Tetapi malang orang yang kufur kepada Allah. Nah, ini antara contoh. Ada ilmu tetapi rosak. Dan cerita Umayyah ni kenapa jadi lagu tu sebab dia tahu akan ada Nabi akhir zaman. Dan seolah-olah dia nak gambarkan dia lah Nabi itu kepada kebanyakan orang yang dia temui. Lepas tu bila Nabi muncul, bukan dia yang dilantik, jadi dia nak kena jaga yang muka dia. Dia menafikan Nabi. Dia menentang Nabi. Kemudian, anak saudara kesayangan dia antara yang terlibat dengan perang Badar. Dalam perang Badar, anak saudara dia tu mati. Waktu dia sedih sangat mengenang kematian anak saudara dia, akhirnya dia mati. Dia mati di Mekah dan keadaan kufur. Walaupun dia diberikan ilmu. Dan kena kira pada zaman itu, zaman jahiliyah, bukan sekadar Umayyah ni yang beragama Hanif, yang tahu. Ada Zaid bin Amr bin Nufail, sepupunya Sayyidina Umar.
Ada juga Waraqah bin Naufal, tetapi ternyata mereka ada ilmu, praktik beramal dengan ilmu itu, kedua-duanya mati kerana mentauhidkan Allah. Tetapi Umayyah bin Abi Salt, walaupun ada ilmu, dia telah menentang Nabi habis-habisan. Dan kenapa tu? Ini kerana itu antara cara iblis ataupun syaitan yang nak, kita kata, menyesatkan mereka. Dan seterusnya, fenomena kita kata tipu daya orang alim ni berlaku pada ulama ahli kitab. Kalau kita baca Al-Quran, banyaklah bagaimana Allah Ta'ala cela mereka. Dah ada kitab, tapi mereka tidak mengikuti isi kandungan kitab itu. Mereka tukar. Sepatutnya sifat Nabi begini ditukar. Bila orang jahil dalam kalangan ahli kitab tanya, betul ke Muhammad itu Nabi akhir zaman? Walaupun sebenarnya mereka tahu itu Nabinya, tapi kerana kepentingan duniawi, mereka tolak ke tepi. Kita tidak, Muhammad itu penipu. Itulah tuan-tuan. Cukuplah, dah 20 minit untuk sesi hari ini. Kita belajar dua hari ini. Yang pertama, cara tipu daya setan, jauhkan manusia daripada Al-Quran dengan berbagai sudutnya. Dan yang kedua, goda orang berilmu dengan suguhkan dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada tipu daya setan. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan kalau tidak ada arang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.